Pagi itu kelihatan sama seperti hari-hari biasa bagi seorang gadis berusia 15 tahun. Gadis itu sudah berjanji dengan sahabatnya untuk menunggu bas bersama-sama bagi menghadiri majlis persaraan pengetua sekolahnya. Dia telah keluar dari rumahnya pada pukul 5.45 pagi dan itulah kali terakhir dia dilihat sebelum dilaporkan hilang, sebelum badannya ditemui di dalam sebuah longkang. Seorang pelajar berusia 15 tahun yang hilang sejak 25 Januari 2006 ditemui mati di dalam longkang di Bandar Baru Uda. Mayat Syafiqah Muhammad Borhan, seorang pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Perempuan Sultan Ibrahim, ditemui kira-kira jam 3.30 petang 27 Januari 2006. Seorang pelajar tingkatan 2 dari Sekolah Menengah Bandar Baru Uda yang melalui kawasan itu menghidu bau busuk dari longkang berhampiran dan menemui mayat Syafiqah yang masih berpakaian seragam sekolah mengalami lebam di kepala, leher dan lutut. Pelajar itu memaklumkan kepada guru sekolahnya dan setelah mengesahkan mayat itu, guru tersebut segera menghubungi pihak polis. Syafiqah yang memperoleh 5A dalam peperiksaan UPSR-nya adalah antara pelajar terbaik di kelasnya. Rakan sekolah dan guru menggambarkannya sebagai gadis yang pendiam tetapi ramah serta aktif di dalam aktiviti ko-kurikulum termasuk Puteri Islam dan kelab matematik. Syafiqah kali terakhir dilihat meninggalkan rumahnya untuk menaiki bas ke sekolah pada pukul 5.45 pagi hari Rabu 25 Januari 2006. Ibu bapanya membuat laporan polis pada pukul 4.30 petang hari yang sama setelah mangsa gagal pulang ke rumah. Ketua Pegawai Kanan Polis Negeri Datuk Rahim Jaafar berkata, pihak polis mengesyaki lebih daripada seorang terlibat di dalam kes ini. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Aminah untuk proses bedah siasat. Rakan mangsa iaitu Nur Amira Jamaluddin menyifatkan sahabatnya Syafiqah sebagai seorang yang ceria, manakala seorang guru berkata Syafiqah adalah pelajar yang taat dan tidak menghadapi masalah disiplin di sekolah. Pada 17 Februari 2006, pihak polis berjaya menahan seorang lelaki yang juga merupakan jiran mangsa dikenali sebagai Kapak kerana mempunyai lakaran tatu kapak di lengan kirinya, disyaki terbabit di dalam kes jenayah ini. Lelaki itu yang berusia 21 tahun ditahan di sebuah rumah di Taman Senai Baru jam 1.15 tengah hari, iaitu 4 hari selepas seorang lagi lelaki remaja berusia 17 tahun ditahan pada 12 Februari 2006. Pihak polis menyifatkan penahanan kedua-dua lelaki terbabit sebagai sesuatu yang positif dalam menyelesaikan kes berkenaan. Polis amat yakin tiada lagi tangkapan kerana mengikut maklumat mereka ini disyaki terbabit dalam kejadian berkenaan. Lelaki berusia 21 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan serta memiliki 4 rekod jenayah mencuri motosikal, tinggal berjiran dengan mangsa di Kampung Muafakat, kira-kira 200 meter dari tempat kejadian. Kedua-dua suspek ditahan reman sehingga 27 Februari 2006. Sementara itu, Ibu Syafiqah Nora Abu Bakar bersyukur kerana pihak polis sudah menahan suspek kes pembunuhan anaknya. Dia berterima kasih kepada polis yang tidak berputus asa mengesan pembunuh Syafiqah. Suspek pembunuh anaknya dapat ditangkap. Ada mayat di dalam longkang. Itulah maklumat yang disebarkan penduduk di sebuah taman di Bandar Baru Uda sehinggalah sampai ke pengetahuan pemangku Deputi Superintendent DSP Nur Arifin Muhammad Nasir. Nur Arifin menjawat jawatan sebagai Pegawai Penyiasat Kanan di Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan. Siapa sangka walaupun maklumat yang sedikit itu dapat membantu beliau menyelesaikan kes yang menggemparkan seluruh negara ini. Menerusi maklumat itu, polis berjaya mengesan suspek yang merogol dan membunuh mangsa. Setelah sebulan usaha dilakukan tidak menemui sebarang petunjuk. Penyebaran maklumat itu telah menimbulkan tanda tanya kepada polis. Bagaimana ia boleh disebarkan kepada penduduk hanya selepas sebulan kes itu berlalu? Malah, penemuan mayat itu langsung tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali seorang pelajar sekolah yang ternampak mayat itu ketika dia sedang bermain di lokasi kejadian dan seorang guru sekolah. Justru ketika itu juga polis telah melakukan siasatan bagi mengenal pasti siapa individu pertama yang mengetahui dan menyebarkan berita mengenai penemuan mayat tersebut.
Pelbagai cara dilakukan bagi mengesan individu tersebut, termasuk bertemu dengan setiap penduduk yang mengetahui maklumat itu dan mencari punca maklumat itu tersebar. Pelbagai cabaran dan tekanan terpaksa dihadapi sepanjang siasatan dijalankan. Tekanan kuat turut dirasai apabila penduduk mula mendesak supaya suspek ditangkap dengan segera. Ini berikutan kebimbangan ibu bapa terhadap keselamatan anak-anak mereka yang sering ketakutan setiap kali hendak keluar ke sekolah pada waktu pagi. Hasil risikan yang dilakukan ke atas penduduk taman tersebut akhirnya membawa polis kepada individu tersebut, iaitu rakan dan jiran kepada suspek utama. Hasil soal siasat remaja berusia 17 tahun itu akhirnya membawa kepada penangkapan suspek utama di dalam kejadian tersebut. Suspek turut mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau. Difahamkan ketika kejadian mangsa sedang berjalan kaki menuju ke tempat dia berjanji untuk bertemu dengan rakan sekolahnya. Mereka merancang untuk pergi bersama menghadiri majlis persaraan pengetua sekolahnya. Namun ketika melalui jalan Padi Humas 1, mangsa didatangi suspek dan rakannya. Suspek dan rakannya itu pada mulanya hendak meragut di kawasan Bandar Baru Uda, namun hasrat terbantuk setelah ternampak sebuah kereta peronda polis. Ketika melalui jalan tersebut, mereka ternampak mangsa berjalan berseorangan lalu mengekorinya yang berhenti di hadapan sebuah rumah, tempat biasa mangsa menunggu bas sekolah. Mangsa yang menyedari diekori cuba melarikan diri tetapi dikejar sebelum berjaya ditangkap. Ketika mangsa ditangkap, berlaku pergelutan antara mereka menyebabkan Syafiqah tergelincir lalu jatuh ke dalam longkang sedalam 7 kaki. Rakan suspek yang hanya berperanan sebagai pemerhati dari atas longkang tidak berganjak dari tempat itu, sementara suspek pula terus mengambil kesempatan merogol mangsa. Suspek kemudian menutup mulut serta menekan mangsa ke dalam longkang yang mengandungi air ekoran. Tindakannya yang meronta-ronta dan menjerit sebelum melarikan diri meninggalkan mangsa. Suspek Abu Bakar Musa yang sebelumnya didakwa dengan pembunuhan pelajar sekolah Syafiqah Muhammad Borhan juga telah didakwa merogol mangsa oleh Mahkamah Seksyen pada 29 Julai 2008. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di longkang di sepanjang Jalan Padi Humas 1, Bandar Baru Uda antara jam 5.45 pagi pada 25 Januari 2006 dan 3.30 petang pada 27 Januari 2006. Dia mengaku tidak bersalah atas kesalahan itu. Timbalan Pendakwa Raya Ian Shan Kuan Choi meminta kes itu didengar bersama dengan kes pembunuhan di Mahkamah Tinggi. Tertuduh diwakili oleh Peguam Bela Norman Fernandez. Si Tanggang Moden, gelaran itu mungkin layak diberikan kepada tertuduh yang tergamak menengking dan menghalau ibunya ketika wanita berusia separuh abad itu cuba menenangkannya ketika dia mengamuk di ruang perbicaraan Mahkamah Tinggi pada 30 Julai 2009. Sambil merenung tajam ke arah ibunya yang kemudian terpaksa berundur keluar bilik mahkamah sambil menangis hiba diperlakukan sedemikian oleh anak sendiri. Sebelum itu, Abu Bakar tiba-tiba naik angin dan mengamuk sebaik Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Azhar Muhammad, menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadapnya selepas mensabitkan kesalahan membunuh mangsa. Selain itu, tertuduh turut dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dan 15 sebatan kerana kesalahan merogol mangsa. Tragedi kejam dan menyayat hati yang menimpa pelajar tingkatan 3 itu mendapat simpati meluas masyarakat negara ini termasuk media massa sebelum mahkamah memutuskan tertuduh bersalah terhadap kedua-dua tuduhan iaitu membunuh dan merogol. Sebaik hakim memutuskannya bersalah terhadap kedua-dua tuduhan, Abu Bakar yang tidak dapat menerima keputusan itu tiba-tiba bertindak agresif. Sejurus Azhar memerintahkan mahkamah berhenti bersidang dan keluar dari bilik bicara. Sebelum itu, Abu Bakar dilihat sebab dan hanya merintis di kandang tertuduh sambil ditenangkan adik perempuan dan ibunya sebelum dia tiba-tiba bingkas bangun dan menengking timbalan Pendakwa Raya Ian Shan Kuan Chuen dan Juanita Muhammad Said dengan kata-kata kesat dan berbau ugutan tanpa mempedulikan kira-kira 20 hadirin dalam kamar bagi menyaksikan persidangan. Lihat kemarahan Abu Bakar semakin menjadi-jadi. Ibunya terus menerpa dan memujuknya supaya bersabar. Malangnya pujukan ibu tua itu rupa-rupanya seperti menyimbah minyak ke dalam api apabila wanita tidak berdosa itu pula menjadi sasaran maki hamun anaknya. Kekecohan itu berlarutan kira-kira 10 minit sehingga sekumpulan anggota polis mahkamah terpaksa dipanggil ke bilik berkenaan untuk mengawal keadaan, manakala Abu Bakar masih tidak berhenti memekik dan mencabar timbalan Pendakwa Raya sambil menendang perabot dan merosakkan harta benda mahkamah.
Memang benar, kes ini tidak mempunyai saksi yang melihat bagaimana mangsa dibunuh. Bagaimanapun selepas meneliti keterangan saksi pendakwaan, barang kes serta hujah kedua-dua pihak, mahkamah dapati semua keterangan direkodkan konsisten dengan sebab kematian mangsa. Berikutan itu, tertuduh dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376 Kanun Kesesaan kerana merogol mangsa pada waktu dan tempat sama. Dalam kes ini, mahkamah bersetuju dengan hujah pendakwaan bahawa mengikut Seksyen 300(D Kanun Kesesaan, jika seseorang itu mengetahui perbuatannya itu berbahaya sehingga boleh menyebabkan kematian dan dia melakukannya tanpa sebab untuk membunuh, tindakan itu satu kesalahan bunuh. Justru unsur niat bukan elemen penting dalam menentukan sama ada kes ini kes bunuh. Sebaliknya, yang perlu pengetahuan tertuduh terhadap kesan daripada tindakannya sendiri. Arwah merupakan anak harapan dalam keluarga. Dia akan tetap hidup di hati kedua ibu bapanya sampai bila-bila. Begitulah kesudahan cerita yang menyayat hati ini. Tidak ada perkataan yang sanggup digambarkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh. Kepada gadis-gadis di luar sana, berhati-hatilah ketika berseorangan di luar kerana sekarang banyak syaitan bertopengkan manusia. Kepada Allahyarham Syafiqah Muhammad Borhan, semoga tenang di alam sana dan ditempatkan dalam kalangan para soleh dan solehah. Sekian, terima kasih.